Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke meeting kita, geng borak saham. Untuk sekian lama setelah kita berhenti daripada meeting ni, so ni kita start balik buat review counter. Untuk yang mengikuti di platform YouTube, jangan lupa untuk ke Telegram geng borak saham. Okey, so kita terus direct ke counter review. Kali ni adalah screener GBSBZ. Ke siapa yang beli indikator. Okey, semua ada 13 indikator termasuk juga 4 screener. Okey, semua tu harga RM100 semua-semua dengan support group dan juga banyaklah kelas-kelas lain. So kita bagi RM100 ni bayar sekali saja. Okey, sekali harung dapat semua-semua ni. So yang ni adalah screener terbaru. Daripada 4 screener ni ada tambahan yang baru daripada Buani dengan Zaki. Diorang ni, okey, depa ni nak counter yang melepasi SMA 200 dan EMA 100. Kenapa SMA 200 dan EMA 100? Selalunya counter yang melepasi pada EMA 100 dan SMA 200, okey, 100 hari dan 200 hari ni adalah counter yang strong nak buat uptrend yang baru. So, dia nak line tu di bawah. So, kita dah buat satu screener yang baru ni. Okey, thanks to Buane dengan Zaki, kita dapatlah dua ketua counter iaitu PJ Bumi dan Ken. So, kita terus direct tengok TF Daily. Adakah counter tu menepati cita rasa? Okay, cita rasa yang diinginkan oleh Zaki dan Buane? Yap. Okay. Iya. Ini yang purple ni adalah SMA 200. Okay. Yang hijau ni EMA 100. Okay. So, memenuhi kehendak mereka dua ni. So, counter ni akan buat trend yang baru. Strong uptrend ke atas. Okay. So, kita jangkakan sekarang ni dia buat downtrend ni. Dia buat reversal dan telah break reversal yang ni, telah break yang sebelumnya. So dia dah buat satu new high yang baru dan kita expect dia akan teruslah, at least dia paling kurang-kurang dia akan test jugalah sini, higher high sini. So sekarang dia test line tag dulu. Line tag ni adalah 20 hari sebelum harga tertinggi. So dia dah test. Kita rasa okay, dengan volume yang tinggi ni dan juga disupport oleh lain-lainnya. Okey, contoh sini MACD dah cross up. Ini petanda uptrend new uptrend. Warna kuning ini macam parabolic sun. Kalau kuning tu dia start uptrend. Macam ni, uptrend, downtrend biru. Okey, ini starting uptrend. Okey, so kita jangkakan dia baru saja nak naik untuk swing TF daily lah. Maksudnya kita boleh swing dalam sebulan dua macam tu lah. Kita jangkakan sebab dia di atas EMA 100, atas SMA 200. Kurang-kurang kita naklah TP sampai kat sini untuk swing Ini untuk swing trader. Alright. So yang lain-lain kita boleh tengok RSI iaitu di atas 63. Okey, atas 50 adalah bullish. So sekarang dia 63.61. So dia bullish. Terbaik. Okey, positif. ADX adalah 21.52. Okey, kalau ikutkan UOB punya ni, dia adalah yang terbaik bagi dia. ADX 20 ke atas. Ada strong momentum. Untuk saya selalu tengok 25 ke atas. Alright. So, satu strong, ini boleh satu. Okay, signal yang bagus. ADX cantik. Lepas tu, yang ni kita kena check 0.034. Sebelum ni 0.34. Kalau dia buat berapa bit yang dia naik tu, kenaikan ke tak? Kita kena check. Yang ni kena buat backtest sikit. So, yang senang nak baca yang dua ni. ADX dengan RSI. Atas 50 cun. ADX atas 20 ataupun atas 25 cun. So, dua positif dekat situ. 3, starch RSI dia ni cantik. Okay, biru, cross up atas merah. Line merah, signal merah. So, dia cun. Bila dia di atas ni, dia right cun. Sampai dekat ni, sampai kat sini, dia overbought. Nanti kita kena berjaga-jaga lah. Sekarang baru nak naik. Strong lagi di atas ni. Atas line 50. Alright. Okay, so dah ada berapa? 1, 2, 3 signal yang cantik. 4, ini adalah cross. Okay, golden cross 1. Ada pula bullish sini dekat yang warna yellow ni. So ada 5 situ positif. So dekat atas ni kita tengok dia di atas EMA 100, atas EMA 50, atas SMA 200. So strong uptrend dah ada berapa? 5. Saya rasa 5. Saya pun tak terkira. So positif memang sesuai untuk swing. PJ Bumi. Okay, SMA 100, SMA 200, EMA 50. Cantik untuk swing. Alright, seterusnya Ken. Kita kena cepat-cepat sikit sebab kita bagi masa sejam saja. Okay. Alright, seterusnya adalah counter
Ken. Okay, Ken adakah di atas SMA 200? Ya, betul. Okay, ini warna purple ni SMA 200. Adakah di atas EMA 100? Ya, betul. Yang hijau ni adalah EMA 100. Atas EMA 50. Okay, Chun strong uptrend. Kita tengok dia punya rupa apa lebih kurang turun downtrend. Dia nak buat uptrend yang baru. So, kita boleh target around here lah. 785. Kita swing. Okay, so kita tengok support buy yang lain-lain. Okay, tengok stop RSI. Adakah cantik? Yes. Okay, biru atas merah Chun. Candle pun hijau. RSI dia ni cantik Chun. Okay, semua positif. Kita tengok RSI di atas 50 bullish. ADX 39 atas 25 Chun, mula Chun. Okay, dia adalah strong momentum. Okay, so kita boleh write counter ni untuk swing ya. Ini adalah counter untuk swing. Kalau kata intraday, kita kena tengok volume intraday, tengoklah 50 minit ke apa, small time frame. Alright. Okay, so yang terdekat mungkin dia akan test adalah kat mana? Dekat sini line start dia. 695. Kita tengok juga ni adalah resistance ya. Yang merah ni adalah resistance, yang biru ni adalah support. Sekiranya line ni melepasi line merah ni, dia akan jadi new support. Akan jadi resistance become support. Dia melepasi sini, ini akan jadi support. Dan juga selalunya jika berjaya melepasi line start, dia akan terus meroket. Jika tidak, dia test line start, dia drop. Sebab ini adalah dikira sebagai strong resistance. Alright, so dua counter dah selesai. Seterusnya counter yang momentum. Counter yang momentum adalah untuk short term. Short term tu berapa lama? Seminggu hingga 2 minggu. Okay, so yang ni kita pilih Amico. Kita bagi dia timing dalam seminggu hingga 2 minggu. Kalau dah 2 minggu dia sideways, kita keluar lah. Contoh, counter apa kita nak ambil kat sini? Itulah Amico. Amico ni dah memang dah naik. Sebab counter yang ada momentum ni, dia akan terus naik je. Sekejap. Kita tengok dulu. Sebab dia dah naik terlampau tinggi ni, agak bahaya lah. Tapi volume ada. Kalau ikut ni, trend band dia elok je. Memang tengah bullish. Kalau macam ni, kita tengok weekly. Untuk tahu selamat lagi ke tak nak hold. Okay, cantik pun saja naik. Amico cantik je. Kalau ikut macam ni, strong bullish ni, dia boleh naik lagi. So, okay. Kalau kata nak swing 2 minggu tu boleh je. Sekejap Ini pun rasa akan naik lagi. Kalau ikutkan susunan kalau susunan traffic light yang biasa kita guna untuk intraday kan. Susunan traffic light cantik je. Selagi dia susunan dia elok je, right je lah. Tak perlu kita nak jual ke apa lagi. Right je. Ni kalau dia dah patah trend. Contoh kat sini. Patah trend. Okay, tengok ni. Bila line dah menunduk ni, keluar lah. Ini dia punya B-web dia. Ini kan kalau dia dah tukar colour merah tu, dia bagi satu macam warning. Boleh ready untuk keluar lah. Lepas tu tengok ni dia dah start menunduk. Lepas tu dia cross ke bawah. Okay, dah bagi signal untuk kita keluar. Ini dah bagi lagi satu dead cross. Di sini dead cross. So keluar je lah. Kita dah ride dah lama kan traffic light tu. Sampai satu masa dia memang dia dah overbought sangat-sangat dah. Dia akan retrace dulu buat correction. Macam ni. So yang macam ni kita baru saja. Sekarang ni macam masih lagi boleh right. Susunan semua elok lagi. Okay, kalau ikut tengok VP kalau kita pakai VP standard deviation. Ini 2. Kalau kita tengok 1 sekejap. Okay, kalau 1 pun masih okey. Kita selagi mana dia tak drop bawah, sebenarnya bawah meja BP tau. Selagi dia tak drop bawah meja BP, sebenarnya dia counter yang ada momentum. Meja BP MA20, counter yang di atas MA20 dia bullish, counter di bawah MA20 dia bearish. Macam tu je lah. So yang ni okey nak swing sebenarnya. Boleh kita kata nak 2 minggu tu ada momentum, ada momentum. Sebab apa? Volume ada, susunan cantik. Semua okey, candle cantik, semua cantik. So Amico okey.
Yang ni semua kata yang memang naik ya. Dah naik dah. Kalau kita nak baru nak masuk tu, kena cari konten yang baru macam yang UOB siapa join semalam. Nanti kita review UOB sekejap. Ini pertama, ini adalah SMA 200. Konten yang baru lepas SMA 200 boleh tengoklah candle dia terus spike kan. Sama juga. Kita selalu kalau kita yang jumpa konten macam candle dia dekat atau menghampiri SMA 200, simpan buat watch list. Sebab once dia dah break SMA 200 tu selalunya dia pecut lah. Tapi kena backup dengan volume lah. Nanti kalau kita kejar, katalah kita kita ingatkan dia dah backup SMA 200. Kita pun masuk. Sedangkan dia fake breakout. Sebab volume tak ada pun. So, yang ni tak apa. Kalau breakout, kena cari dengan volume. Breakout with volume. Macam ni, tengoklah volume dia macam mana. Yang ni boleh. So, dia ni adalah line start. Line start adalah 20 hari sebelum. Dia test saja, dia tak berjaya. Ini memang resisten yang kuat. Once dia dah break yang line start ni, dia akan meroket. Sama macam dia break SMA 200. Ini tempat-tempat yang kita selalu tunggu lah. Sini. Kalau yang orang breakout, dia tunggu lah. Dia tunggu kat sini, dia tunggu kat sini. Tapi, kena tengok volume. Selalunya, kalau dia dah spike tinggi macam ni dengan volume, dia akan retrace dulu. Dia akan buat, kita boleh buat trading box. Trading box. Yang ni dia spike tinggi dengan volume, kita barangkali dia akan turun. Bila dia turun, so kita boleh cari entry. Kita cari entry. InsyaAllah lah untuk menang beberapa bit tu ada dalam selalunya TP, T4 tu dia naik balik. So, kalau kurang-kurang pun dia akan sampai sini. So kalau ada yang menggunakan teknik trading box ni, bila dia buat pullback turun, kita masuk dan pasang trailing stock. Once dia dah naik, katalah kat sini kita nak tipis ni okey lah. Tapi dapat berapa bit je, contohlah dia drop separuh candle sini. Dekat 1.07 tu. Kita masuk situ, kita nak tipi dekat sini 1.225. So, yang ni okey boleh baca tu, tapi mungkin tak berapa sedangkan dia boleh naik lagi atas. So, boleh pasang trailing stop. Once katalah dia dah naik sampai sini, kita pasang trailing stop cross sikit kat sini ke. Nanti dia naik lagi, dia naik sampai 1.375 contoh. Kita pasanglah trailing stop, tukar trailing stop tu 1.310 contoh. So, kita tak ada lah rugi. In case dia tiba-tiba dah ada wang yang dijual, kita mesti lagi untung sebab kita buat training stop yang kita ikut je. So, macam ni kita boleh tunggu dia buat pullback dulu, masuk. Nanti kita ride je lah. Ride dengan trailing stop. Maksudnya kalau dia jual pun, kita masih dalam keadaan untung. Okey, SL okey. Sekarang ni nak tengok counter yang baru nak naik. Carry me. Okay, yang ni kita kena backup dengan lain-lain lah. Alright. Kita pasang ni sebab nak tengok trend pen tu. Okay, ini downtrend. Kalau merah, trend pen merah ni downtrend. Okay, ini adalah pasang collection. Kalau ada macam dot orange, satu ada ni. Ni kita buat terjerung lah. Yang ni daripada cikgu Amru tu. Yang so kalau ada volume masuk sini, kita tahu ni adalah pasal collection. Okay, dia buat collection kat ada sini. So kalau yang jenis yang berenang bersama jerung, sini dah masuk dah lah. Kalau kita tengok candle, siapa yang jenis membaca candle, okay, macam ni dah ada hammer, maksudnya dia nak buat berlakunya pertengkaran trend daripada downtrend. So dia tengah nak buat reversal kan. Tapi kita kena confirmation dengan candle lain. Maksudnya satu dia dah bagi okay, aku dah nak stop lagi, tak nak turun dah. Tapi kita tengok candle selepas tu. Okay, yang ni belum lagi. Yang ni dia ada doji, macam dia nak buat reversal. Okay, dia dah bagi satu signal sini, satu signal sini. Tapi candle seterusnya belum mengatasi candle ni. So kita tengok kat mana, dekat sini lah. Kat sini candle ni dah lepas. So bolehlah entry dekat sini. Tapi tengok apa jadi selepas itu dia drop. Tapi orang yang swing, tak apalah, kita tunggu je lah selagi mana dia tak bocor yang bawah ni. Yang bawah ni.
kita right je lah. Kalau siapa yang entry kat sini, kan entry gunakan je nak masuk cepat. Boleh je masuk kat sini. Dia drop tak apalah. Tintong ini berenam sama jerung. Tintong. Dekat sini baru dia betul-betul naik. Kalau kita yang bukan jenis macam tu, kita boleh masuk dekat sini lah sekarang ni lah. Kita tutup je buang semua. Sini, satu kat sini boleh dapat beberapa pick. Okay, 7 cross 21 adalah border cross. Dekat sini adalah MACD. Okay, MACD kalau ikutkan dia berlaku kat sini. Biru, line biru MACD cross up signal merah. Satu, lepas kalau kita tengok kita boleh pasang dekat sini plot dia. Okay, kalau kuning tu adalah uptrend. Selagi mana kuning, so right je lah, jangan risau. Yang biru yang kita risau, sebab biru adalah downtrend. So bila kita tengok dia dah start kuning tu, dia menunjukkan dia fasa uptrend, dah bermula. So kita right saja. Macam ni satu golden cross dah berlaku. Yang tadi itulah, yang candle yang kita pasang tadi. Sekejap ni. Dekat area sini, dia semua masuk kat sini. Kalau ikut MACD dekat sini masuk, memang itu masuk awal. Masuk awal dia punya risiko dia ni lah, dia dindang. Sebab kita tak tunggu double confirmation kita kena ada double confirmation. Confirmation satu adalah MACD contohlah. Dia punya cross awal yang kita nak masuk. So kita tunggu seterusnya. Contoh. Sini dia dah cross tapi masih biru, kita tunggu yang kuning. Contohlah dekat area sini pula kita masuk. Okey, kita masuk kat sini pula. Sini dia nampak kuning, kita masuk kat sini. Contoh Okey, kat sini. So kita dapatlah untung beberapa. Tengok esoknya dia jual lagi. Okey, yang ni maksudnya belum lagi. Sebab apa kalau kita tengok trend plan dia pun masih merah. Dekat mana dia start nak hijab kat sini. Ada orang yang akan masuk kat sini. Dekat sini. Kalau tengok MACD pula. MACD pula sebenarnya selagi mana line biru di atas line merah dia okey. Once dia dah sampai macam ni, biru cross ke bawah merah adalah maksudnya kena signal keluar lah. Maksudnya akan berlaku penurunan harga. Kat sini kita kena keluar. Kalau biru ni menjauhi yang line signal ni, okey cantik macam ni. Dia bercross nanti dia, dia right. So tak perlu risau. Tak perlu risau. Sebab tu MACD ni penting juga. Supaya kita tak nervous kan. Once dia drop macam ni, kita nervous. Padahal dia okey je. Okay, line yang drop kuning ni pun okey. Selagi mana dia kuning, right je lah. Okey, sekarang ni kita tengok dari segi trend dia. Kita abaikan yang ni. Abaikan MACD ni sekejap. Lepas tu kita kalau yang benda lain yang backup dia adalah RSI atas 50 bullish, bawah 50 bearish. ADX momentum yang kuat atas 20 ataupun 25 ke atas. Saya selalu tengok 25 ke atas. Sekarang ni dia weak. Belum ada momentum yang kuat lagi untuk tolak harga ke atas. Tapi RSI dah ada, MACD dah cross up kat sini. Dia dah buat satu jualan. Lepas tu dia dah start buat pembelian yang baru. Tengok sini dia cross biru atas merah. Dia cross up, okey cun. Atas pula ada double combination kan. Satu, MACD cross, golden cross satu. Dua, golden cross dua adalah dekat sini 7 cross up 21. So dia ada double confirmation yang dia akan naik. Sampai yang masuk kat sini bijak. Satu GT, dua 721, dia dah masuk, dia dah untung lah. Kita yang belum masuk ni, selalunya kalau dah ada engulfing hijau macam ni, dia akan naik dulu dan dia akan refresh. Macam ni. Mungkin dia akan, sebab ini adalah EMA 100. Dia start di EMA 100, dia tak berjaya lepas. Mungkin dia akan naik kejap atas EMA 100 ni. Dia turun balik atas EMA 100. Okay. Ataupun kalau ni pun selalu dia akan turun dekat mana? Separuh candle. Jangan sampai dia 1/4 ni nak ke bawah dah tu. Dia habis dah. Dia buat balik pintong dia buat balik fasa ranging. Ranging tu macam ni. Dia tak berjaya lepas, dia akan naik, turun, naik, turun sampai dia break out balik yang line sini tadi. So esok ni tengok dia berjaya lepas tak. Kalau berjaya lepas, pasti dia memang akan terus naik je ni. Kalau nak ride boleh je sebab dia baru saja ni dia akan lepas EMA 100. So ini yang UOB kata cantik untuk masuk swing. Okay, sebab satu dia dah habis pasal dia punya downtrend, dia start nak
reversal, dijangkakan dia terus buat reversal up atas memang 100 ni dan kita boleh write. Tengok dia punya SMA 200 pada dekat. At least dia akan pergi sini dan test yang ni pula net resistor dia 660 ni. Resistor SMA 200. Kalau lepas SMA 200 kita tahu counter yang melepasi SMA 200 tu boleh string lama. Sebulan, 12, 3 bulan dan seterusnya lah. Kalau siapa yang peminat asli memang boleh masuk. Okey. Cuma jaga dekat mana dekat. Kalau dah kita tahu kat sini maksudnya kat area sini kena area mana kita perlu kat lock tu. Dia katalah 57 sen. Ataupun di bawah ini MA20 tu meja BB. Yang hijau ni kalau bocor cabut. So rasa dia memang ada kekuatan untuk naik lah. Kalau tengok benda lain pun yang masalah ADS saja tunggu esok. MACD baru cross up. Ini store super cantik. Biru atas, merah. Dia pun menjauhi ya. Nampak dia jarak. Dia akan naik macam ni. Dia akan naik. Dia buat kenaikan yang baru. Macam ni. Sampailah dia overshot, barulah dia akan drop. So sekarang ni baru saja dia nak start naik. So memang boleh masuklah kalau ikutkan. Kalau kita baca macam ni. Dia baru saja. Golden cross ni baru je berlaku. Baru dia nak start. Ini pun baru nak start naik. Okey. Kalau dia di fasa sini, ya kita takut. Ini dia baru nak start. Rasa MA 100 boleh backup dia untuk jadikan support baru RBS dia. Okey. Yang ni pun boleh jadikan gancak ni 61 sen. Tak boleh jadi resistor become support. Once dia dah lepas nanti. Okey. Ini adalah counter yang cantik untuk kita baru masuk. Compare to counter yang tadi. Ini counter yang ada momentum. Counter yang ada momentum kita boleh ride. Selagi mana dia tak patah yang dia punya trend lah. Yang traffic light tu. Dia ride. Selalunya 2 minggu. Kalau tanya ada momentum ni. Masa boleh masuk keluar 2-3 hari dia drop. Dia buat pullback dia keluar. Okay. Masuk semula. Lepas tu nanti dia akan bermain. Naik turun tu dalam masa 2 minggu tu. Kalau tanya ada momentum ni. Semua ni lah. Boleh tengok siapa yang ada DBS ni mau screen momentum ni boleh tengok lah. Semua ni kita boleh ride selalunya 2 minggu. Alright. Yang ni untuk kita swing lama. Yang tadi pertama, scan dengan PJ bumi boleh swing. Yang ni baru nak start masuk. Okey, cantik untuk kita buat permulaan masuk. Sebab tadi macam dah lepas SMA 200, dah lepas MA 100. Ini belum lagi. So, sangat cantik lah kalau kita masuk sekarang ni. Lagi kata yang disuggest adalah Solar Blast. Okay. Yang ni MA 20 cross up 50 pun cantik. Kata yang ada momentum. Volume. Okay. Volume ni KA kata. Ya. Volume. Yang ni kita tukar 50. Sekejap. Kali apa bagi tebas lah. Boleh melepasi 50. Macam ni baru ngam-ngam kan. Kata esok dia melepasi ni macam ni kan. Cantik lah. Dia melepasi ni MA 50. Kita masuk. Kita masuk dengan volume. Yang ni dia dapat kan. Dia sebenarnya kalau ikut kita tengok tanpa ni. Nampaklah dia macam macam ni kita buat kotak ini, kotak besar dia. So dia macam ni. Ni mungkin dia akan test sini. Okey, kalau kita tengok dalam kotak yang besar. Okey. Kalau kita pasang balik. Ni. So kalau tengok sini dia boleh lepas gancak RM1.33 sen. Rasa yang support terdekat MA 50 yang line biru ni. Lepas tu ini adalah SMA 200 line purple. Okay, kalau tak nampak clear ambil yang tadi. Okay, ni SMA 200. Yang ni adalah MA 100. Yang ni adalah MA 50. Biru 50, hijau 100. Ni adalah SMA 200. Okay, yang tu kita semua yang ni. Line-line ni semua boleh dijadikan sebagai support dia. Kalau kata bocor, net support dekat mana? Dekat ni yang 50
dekat mana 1.325 ni. Okey, so yang ni pasti kita tengok candle cantik. Candle ni memang dia dah nampak reversal lah. Kita nampak volume start sikit lah. Kalau saya esok ada melepasi ni, MA50 cantik. Kalau ikut macam ni, yang grafik macam ni, dia akan naik sikit dulu. Kalau dah dekat sangat SMA 200 ni, kita expect dia akan start sini lah 1375 dulu. Okey, untuk breakthrough ni. Dan untuk swing, once kalau dia break out ni, SMA 200 ni with volume, okey, right je lah. Line start tu dekat-dekat. Kita suka kalau jumpa ni, counter yang jenis macam ni, counter yang berdekatan dia punya line-line tu. Ini SMA 200 kita tahu, okay, dia dah lepas, dia boleh test terus ni line start. Lepas tu tengok yang dia punya line EMA 100, EMA 50 ni pun dekat-dekat. Cantik lah counter je ni. Dia baru saja nak melepasi line-line, dia rasa dia ada momentum yang kuat. Ya. Semua ni lah. EMA 100, EMA 50 memang counter yang ada momentum. SMA 200 pula, pasti tambah dengan line start pula semua. Kalau dia lepas semua ni memang cantik sangat. So yang ni memang boleh diperhatikan. Ya, kita tengok yang dari segi dia punya trend band dia. Trend band dia masih sini dia tengok merah, dia kena cross up. Semua line-line yang bertemu ni kalau dia bercantum dan dia cross up ke atas macam ni. Macam ni dia turun-turun, dia cross up ke atas macam cantik lah, boleh masuk terus. Yang ni kan dia baru nak bercantum. Dia bercantum je sini, once dia bercantum kita boleh masuk. Tapi jagalah buat pasang trailing stop. Dan right je macam ni kan. Contoh macam ni kan. Ni baru nak berlaku kat sini. Kita jangkakan nanti dia akan cross up, bercantum naik. Kita right lah. Right. Boleh guna Bollinger Band untuk TP. Contoh macam ni kan. Dia dah jatuh below sini, kita terus TP lah. Sebab nanti dia akan masuk. Dia sifat dia, kalau dia ada di luar TP, Bollinger Band, dia dah terkeluar, dia akan masuk semula. Tapi satu lagi, counter yang dia approach dengan atas upper BP tu, Bollinger Band, kan dia test ke atas ni, dia sebenarnya counter yang momentum sangat tinggi, so dia sebenarnya kuat untuk tolak harga. Tapi once dia dah overbought, habis. Kita kena get ready. Contoh overbought, kita tengok kat sini, RSI kan 54. Kalau katalah dia dah approach 70 ke 80, kita kena get ready lah. Kebarangkalian dia nak drop tu tinggi. Lepas tu kita boleh tengok juga macam ni. Sekarang ni sangat okey lah. Source dia, kalau kita tengok ni, baru saja cross up. Selalunya counter yang baru cross up ni, dia sampai dari dulu sini. So, selamat tak untuk trade? Selamat lah. Baru je nak start berdekat candle ni. Ini macam ada KGI lah, kalau hijau. Jadi, dia akan start lah. Ataupun kita boleh tengok dekat sini. Sini kan dia baru saja bagi satu candle hijau. Ada kuning ke? Belum. So katalah esok cross, ada kuning, so dia start lah bawa kenaikan yang baru. Kita right je lah. Lagi mana dia kuning-kuning ni, once dia dah start merah tu, merah pula, dia dah start. Tapi candle merah, duanya ni, biru. Maksudnya dia dah tukar nak buat downtrend. Sekarang ni baru boleh masuk, right saja. Once dia dah patah trend macam ni, ataupun dia dah bagi signal dah buat higher high tu, boleh cari untuk TP. Okay, kalau flat okay. Untuk string lagi yang dia bagi Amulus. Amulus RSI bullish atas 50, LDX belum kuat, MACD baru nak cross up, ada tak kuning belum. Dia katanya biru ni macam naiklah sikit atas ni, macam ni naik atas sikit. Dia baru je cross up. Masa kalau tengok sini ada dia cross up sebab boleh nampak ini standard deviation 1. Yang lain purple ni BP standard deviation 1. Yang ni adalah standard deviation 2. Kata yang dia dah approach tengah ni, macam ni dia ada momentum kuat. Nanti dia akan right jadi atas standard deviation 1. Itu cara nak tengok dekat ni lah, GBS, MACD, BB. Okey, macam ni, dia baru saja nak cross up. Ini baru saja cross up, ada satu sini hijau. RSI cantik, bullish, ADX tak kuat lagi. Momentum tu belum kuat.
Kalau kita tengok dekat dia punya volume, okay, kalau volume nak kata melepasi MA 50 dia baru saja sikit kan. Kalau esok dia sambung lagi, okay cun. Jadi kalau ikut masuk melalui Golden Cross dah berlaku kat sini ni. Merah, di biru cross up merah. Itu satu, Golden Cross GC 1, GC 2, yang ni. 7 cross up 21, ada tanda GC watchlist untuk bagi kita ni lah, untuk kita cari entry. Kalau ada GC ada watchlist ni. Alright. So yang terdekat, dekat mana support dia dekat sini. RM1.60, RM1.06. Seterusnya kalau kita tengok dia dekat mana sini, dekat dia punya mix. Counter yang melepasi mix MA20 ataupun MA20, kita consider counter tu ada momentum. So kita boleh tengok kat sini apa turn up it. Sini RM1.01. RM1.01 support. Sampai tengah ni kalau bocor dia punya meter ni, bagi tengah lah 21 ke 20 ke MA20 kan lebih kurang kan. Kalau dia dah bocor tu mungkin dia dah start nak bearish. So sekarang ni still okay, dia baru dia start nak bullish. So kalau kita nak masuk, kita boleh tengok sama ada dia buat pullback, kita boleh tengok balik sebelum ni. Kalau dia dah start buat cross up tu apa berlaku, dia terus naik ataupun dia buat pullback dulu. Okay, kita tengok dia buat cross up sini mana ada dia Golden Cross. Ini tak nampak. Yang ni belum nampak. Yang ni dah macam okey. 7.21. Okey. Saya tengok kerja yang tinggi sikit. Selalu dia drop dekat line berapa? Macam ni cara nak analisis, kita tengok balik yang sebelum-sebelum. Selalunya kalau dia buat pullback tu dekat line mana? Macam atas ni, ya okey lah A55. Kalau macam kuning ni, kita tahu dia A50. Sekarang dia akan drop kat A50. Kita nak cari, kalau dah masuk tu tak apa lah. Dah siapa yang dah jumpa double golden cross, dia dah masuk, okey. Cantik, tunggu je lah. Jangan risau untuk jual lagi. Sebab dia lagi tak bocor mana-mana support kita ni. Macam dia, kita nak right swing kan. Tak perlulah jual. Okey, dia belum bocor MA20 ke, belum bocor MA20 tu tak apa, right je lah dulu. Okay, yang masalah sekarang ni yang belum masuk. Dekat mana nak masuk? Dekat mana masuk, kita boleh tengok dia pullback dekat mana-mana macam ni, MA5 ke contoh. Nanti kita nampak ada MA5 line merah tu. Adakah kita nak tunggu kat situ ataupun kita tunggu kat line kuning MA10 macam ni kan. Siapa nak masuk? Boleh. Tapi jaga support. Contohnya kalau rasa dia turun, kita dah dekat kita punya portfolio tu merah, janganlah nervous nak jual. Sebab sebenarnya kita yang masuk dan kadang harga kita tak pasti dia akan naik ke tak lagi. Memang dia akan naik, cuma kita tahu dia akan mana lepas tu akan buat retrace. Siapa yang nak tunggu retrace, boleh tengok adakah dia akan boleh tunggu dekat A50, A55. Okay, sepulang. Kalau ada cara nak entry terus dekat sini, kata dah nampak dia ada support sini, berani nak masuk sini, masuk je lah. Sebab line start dia dekat, mungkin dia esok dia naik, dia start line start ni, dia buat support dekat line start boleh jadi. Kita tak tahu, kita tengok volume esok. Okay, volume esok. Sebab sini aja kan, dia baru test. Siapa yang on ni? Saya dengar suara saya balik. Sekejap nak mute sekejap. Okey. Macam yang KA cakap kan, tengok volume tunggu dia melepasi MA50. Esok kita tengok dia melepasi ke tak. Kalau berhasil boleh masuk terus dengan volume, patut training stop. Kalau yang jadi swing, right saja trend, nanti dia akan jadi trend band macam ni tau. Dia akan jadi bullish. Ini dia baru cantum, dia akan cross up semua. Line-line yang semua akan cross up, dia akan naik kan. So right saja trend tu, right je macam ni. Right trend band tu kan, naik, ikut. Sampailah macam ni. Dia dah buat high, satu dia dah buat. Tapi candle, contoh candle macam ni, kalau ke atas, petanda dia nak turun. Hammer ke, doji ke, kalau dekat atas, petanda dia nak reversal.
di atas ada doji, ada hammer, ada inverted hammer ke apa tu, maksudnya petanda dia nak turun. So kena hati-hati. Satu cara baca candle, kita nak write, boleh write dengan candle, boleh write dengan EMA 5, EMA 10. Selagi tak baca EMA 10, kita write. Kita boleh write dengan ni BB, Bollinger Band. Kalau nak write, pasang Bollinger Band ni, 1, standard deviation 1. Ni Bollinger Band ni, dia ada 2 dan dia ada 1. Ni, kalau 2 tu dia once dia dah keluar, ni, once dia dah keluar, selalunya dia akan masuk semula macam ni kan. Dia dah biar-biar dia dah masuk dia masuk balik dalam dia punya karung dia. Dia keluar sekejap, dia masuk balik. Itu kita nak tengok dia dah keluar tu, okay, kita tahu dia akan masuk semula. Kalau nak write, kita nak write, jadi kita pasang yang 1. Okay, dah tak nampak lah mana dia. Ni, maksudnya selagi mana kereta dah atas dia, kita write lah. Right. Sebab dia standard deviation 1 ni, dia ada momentum. Sebab dia datang bersama EMA 10. Kita boleh write EMA 10 tu dengan standard deviation 1 BB. Right. Sampai dia masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, kita jual. Itu untuk kita write. Untuk kita tahu dia dah terlampau overbought ke tak, kita tengok BB tu dah terkeluar ke. Kalau dah terkeluar, dia akan masuk semula. Kita boleh tengok lagi, boleh tukar-tukar. Dekat BB ni. BB ni. Sebenarnya kalau overbought, satu boleh tengok kat BB tu terkeluar, dia akan masuk semula sifat dia. Ataupun tengok kat sini. Ni, storage ni baru start apa. Nanti dah sampai ke tahap sini 80 macam tu. Lepas tu dia dah start biru nak cross up. Biru dah menunduk, lepas tu dia cross down ke bawah. Okay, tu kena tanda-tanda kita kena safety lah. Sekarang ni bawah lagi kita right. Okay, baru sangat lagi. RSI pun cantik lagi. ADX pun belum kuat lagi. Sebenarnya ADX dah atas 20-25. So sebenarnya okey lagi lah kalau dah ADX sampai 40, 50, 60 tu, bahaya lah. RSI dah sampai 80, bahaya. Itu tanda-tanda overbought. Okay, yang ni bersama, kita boleh tengok dekat sini MACD sampai kalau dia dah start tu, dah jadi macam ni, janganlah tunggu lagi, keluar lah. Biru dah cross down ke bawah, kita dah right daripada bawah ni kita dah jumpa point entry yang paling yellow. Kita right. Takkanlah tak tunggu lagi, kalau dah sampai sini cukup-cukup lah jangan tamak sangat. Dah sampai tu tahap ni kita nak tunggu. Sekarang ni okey lagi. Boleh masuk. Sini boleh refer lah berapa dia punya ni high, low, semua tu. Alright, emulus lagi. Caribbean Cerebus emulus. Okay, touch kata emulus ni dia scan. Tengok scan. Alamak, scan saja drawing lah. Okay. RSI atas 50. Bullish. ADX cantik atas 25. Okay, case lagi menarik lah. Untuk dari segi momentum dia lagi menarik. Atas 50, ADX atas 25. Ini pun ada kuning satu. Ini okay, ini macam cantik lah. Ini biasa. Kalau RSI memang dia laju lah. Dia dulu yang di-check. Apa-apa pun dia di-check dulu. So RSI akan di-check dulu. Dia cross up kat sini. Tapi kadang ada di-check awal sangat. Dia cross balik ke bawah sebab tu kena ada support yang lain, indikator lain. Yang ni satu, kita dah jumpa contoh, kita dekat sini kita jumpa satu, kat atas MACD pun cross up, RSI pun cantik, okey, cun. Kalau kita jumpa macam ni, hanya stop RSI saja yang cross up, lain-lain indi yang lain menunjukkan dia negatif, menunjukkan dia macam contoh RSI baru 35, lepas tu ADX baru 345 je, lepas tu MACD tak cross up lagi, stop RSI dia baru cross up, tak payahlah masuk. Kita macam ni kalau kita pasang 4 indikator, kalau 3 menunjukkan negatif, 1 je dia bullish yang ni, tak payahlah masuk. Kalau counter tu, 3 indikator kita pasang, 4 indikator kita pasang, 3 bullish, 1 bearish, okey masuk. Kita kena sebab tu pasang 2-3 tu untuk confirmation lah, baru kita confident. Macam ni okey, dia baru cross up 1. 1
positif 2, RSI akan 52, ADS akan 3 bertanda positif, 4 ni cross up, MACD cross up, 5 dia dah bagi tanda satu kuning yang dia dapat strength. Okay, lagi poin apa lagi? 5, 6 kat mana sini? Berlakunya satu lagi kita tengok ada golden cross, double golden cross. Lepas tu 7 di atas EMA 100, 8 okey, dia sekarang tengah test EMA 50, dapat ke 9 dia di atas MA 20, kat atas MA 20 bullish. 10 okay, 10 point belum lagi lah, trend ni dia start bullish lagi. Macam tu lah kita nak buat analisis. Kalau kita dah jumpa banyak poin yang positif daripada negatif, bolehlah entry. Ini kalau kita jumpa very kenapa kita nak masuk? Kata jangan elakkan satu yang downtrend macam ni. Sebab kalau dah ada saya saja cross, kita nak masuk. Tak boleh macam tu. Okay, macam ni memang ada strong reason untuk masuk. Alright, so apa lagi? Ini boleh jadikan support dia. Kalau pasang intraday punya, ni kita jadikan support dia. Ini line biru ni support, ini support, ini resistance. Once dia dah break up, dia dah berjaya lepas ni, dia akan jadi support yang baru, RBS. Ini yang biru sebelum ni dia adalah support. Sekarang dia jadi resistance. So sini resistance 1, sini resistance 2, seterusnya lah. Ini kita boleh jadikan support resistance biru, line merah ni. Okay, kalau yang baru nak right ni, contoh kita boleh jumpa Roshli dengan golden cross. Tadi ada berapa poin? 9 poin. So strong reason untuk kita masuk cash dan swing. Contoh so kat mana kita nak TP, kita boleh jadikan kat sini. Ini TP kita. Allah, nama itu tak drawing. Ataupun sini. Okay, so cash nanti. So apa lagi? Counter lain, data spread adalah counter wish 3. Yang ni nak swing lama. Yang ni yang kita aim macam 100% profit. Tapi kena bersabar lah right dia. Counter wish 3, dia baru start nak buat wish 3. Kena ada confirmation lah, confirmation entry. Confirmation entry macam mana? Okay, sekarang kita nampak candle apa? Macam ni. Okay, tak nampak boleh masuk lagi. Kita kena ada satu confirmation candle melepasi candle-candle ni lah. Contoh kat sini lah. Katalah tak ini kita masuk based on breakout candle ni. Yang ni nampak doji dia dah start. Dalam triangle doji dia start nak buat trend baru. Tapi kat sini bila dah ada macam ini apa panggil spinning top ada spinning top dia drop. Ini siap bukan bullish, bearish engulfing ni. So mungkin dia turun lagi lah sikit. Dia turun lagi. Tapi dia fasa percubaan nak buat trend baru ke atas. Tapi masih tindong lagi sideways. Jadi kita boleh aim untuk wave 3. Wave 3 maksudnya dia tengah cuba kita buat correction wave 2. Cuma kita nak tunggu dekat mana sharp entry kita untuk dia wave 3. Memang dia akan buat wave 3, dia akan nak buat wave baru ni. Wave 3. Kalau tak sharp wave baru lah, dia nak buat wave baru tak. Tapi memang data set ni boleh aim lah. Tengok apa sebenarnya. Ini dia ada satu wave ni, kita dia buat correction. Dia ada A, B, C. Lepas tu dia patut sideways, patutnya dia buat trend balik. Kejap. Ini kita nak swing lama Kalau tak pernah swing yang macam naik 100% ROI, data spread ni antara satu yang kita boleh aim. Kejap. Satu. Cepat. Tengok weekly sekejap. Yang ni untuk swing lah. Swing lama. Kalau kita nak tengok cari dia punya wave, kita kena tahu dia point low dia.
Ni low dia. 6 sen. 66 sen. 6 sen kat sini. Contoh ya. Dia naik dah berapa ratus persen daripada yang bawah tu. Tak. Dia bukan wave 1 macam ni ya. Wave 1 tak ada naik tinggi macam tu. Yang wave yang naik tinggi tu adalah wave 3. So 3 kebarangkalian dia adalah wave 5 ya. Dia nak start buat wave 5. Ni naik tinggi 3. So dia buat correction. Dia sideways. Okay. Dia dah ABC tu dia sideways. Dia kena break out ni. Bagi buat wave baru. Wave baru ke atas. Macam ni ya. Macam ni ya. Dia buat kenaikan ni melampau-lampau masalahnya. Kalau yang melampau tu selalu wave 3. Ni dia buat ABC tinggi, sideways. Kena break up masa baru buat wave 5 yang baru. Macam ni lah. So kita boleh aim yang macam ni lah kita boleh ride lama untuk dapat ROI yang tinggi. Kalau RM1, kurang RM2 dia dapat. Takkan dia nak naik kejap sangat, dia mesti naik. Kalau kita ride ni memang dia akan naik RM2, RM2 lebih, RM3, RM4 pun boleh dapat. Ini kalau kata yang kita boleh aim untuk swing ROI yang tinggi, kata back. Okay, rasa itu je kot. Kita dah ada counter momentum boleh masuk keluar. Counter ni boleh masuk keluar. Dia naik buat higher high, TP, dia turun kalau buat higher low, masuk balik, main sampai dalam 2 minggu macam tu. Dia sampai tahap dia akan sideways. Okay, so dalam dia dah sideways, sama juga counter yang kita jumpa bot trading je. Yang bot trading tu, rasa apa nak tunjuk bot trading? Pilih satu angsa cantik tak? Nak bagi contoh. Tak. Angsa apa? US cantik tak? Okay contoh lah. Tapi volume tak kuat sangat. Contoh ini contoh saja. Sebab dia masuk dalam counter momentum. Ni screener momentum. So kata mana tadi BS. Ni masuk dalam momentum. So kita nak ride dia dalam minggu ke 2 minggu kan. Okay. Contoh. Ni katanya dengan volume tapi volume tak kuat sangat. Sebab botak. Okay, sebab botak. So kita boleh ride dia sampai ini katalah ni adalah TO. Contoh ini adalah TO. Despite volume bullish, ini bullish engulfing ni dengan volume, contohlah volume dia macam ni, volume yang tinggi. So setelah dia turun, kita pun masuk dindang-dindang kejap portfolio kita merah, kejap hijau, kejap merah, kejap hijau, sampai patutnya dia kena break out kotak ni. Selalunya dia break out lah. In case dia tak berjaya, kita tunggu seminggu tak jadi apa, dia timpang-timpang dalam ni je. Once dia dah sampai T10 keluar, patutnya dia hanya buat sideways je. Dia didang-didang melani je. Dia tak mampu pun nak push harga naik lagi. So kita tak perlulah tunggu lagi counter yang macam tu. Tapi counter yang dalam ni, contohlah dalam ni, apa-apalah counter yang ada dalam screener momentum tu. Okay. Yang ni esok dia akan bertukar-tukar tau. Esok dia akan bertukar-tukar lah. Cuma siapa yang memang tetap nak buat, tak nak swing short term counter tu sahaja, esok, katalah esok, kata kita start esok, dapat je screener momentum, Isnin dah tutup pukul 5 tu, ambil list tu, katalah kita ambil based on harga yang kita suka lah. Katalah kita ambil yang 5% hingga RM1 saja, kita buat list, hanya ride counter tu sahaja selama 2 minggu. Tak payah tengok dah list ni, sebab nanti dia bertukar-tukar, nanti orang confuse. Banyak dia counter, memanglah banyak counter sebab setiap hari ada volume spike saja dia masuk dalam sini. Ada volume, ada momentum masuk, RSI yang kita tetapkan,
hai. Tak nampak je kat sains. Bahaya hai kita TP. Tunggu pula dia buat yellow. Ada confirmation entry. Apa-apa lah RSI ke MACD cross up ke stock cross up ke apa-apa yang menyebabkan kita rasa okey selamat nak entry. So entry balik. Dia bahaya hai TP balik. Dan seterusnya sampai 2 minggu. Contoh. Tak perlulah nak tengok sedai, nak tengok listing-listing ni. Kecuali yang intraday. Intraday kita kena cepat. Masuk je alert, listing-listing alert. Terus tengok dekat sini. Lepas tu tengok mana support dia. Okay, support gancat ke, support EMA ke. Apa-apa support, okay, right. Once dia dah bocor support kita tu, keluar. Ataupun kita masuk. Kita nampak contoh Kita listing-listing keluar ni. Kita pun terus tengok, okey, dia baru dekat EMA, baru lepas EMA 10 ke, EMA 5 ke, kita buat entry based on EMA 5, kita tengok yang lain cantik. Kita tengok yang ni semua cross up, RSI pun baru 60, okey ada chance lagi, dia belum lagi 70 ke 80, boleh masuk lagi. ADS baru saja lepas 25, okey cantik, nak masuk. So kita pun masuk. Masuk, boleh, dengan syarat, intraday tu pasang trade stop. Sebab kalau dia drop, kita masih untung. Kita mengikuti dia. Kita, apa panggil trade stop lah. Trade, echo, mengikori dia. Ikut dia follow. Once dia dah jual, dia baru dah sampai tinggi intraday tu. Contoh kita guna 50 minit ke 5 minit ke. Dia dah sampai, ini dia tak jadi apa-apa kan. Dia tak cross out hit. Contoh lagi kita guna 15 minit ke 5 minit ke. Kita masuk bila dia cross up. Sini dia dah cross up. RSI semua cantik. Kita pun masuk. Once dia dah sampai ke atas macam ni. Ready untuk TP. Intraday punya. MACD nak cross up. Nak cross up. Tak biar dia cross up. MACD kita tengok nanti dia nak cross ke bawah. Contoh ni nak cross ke bawah. Yang ni signal nak jual. Semua signal nak jual. Lepas tu RSI dah overbought. RSI dah 75 ke 80. Okay, get ready. Kita kena cabut. Itu salah satu lah. Lepas tu aku pasang trailing stop lah. Ikut je dia. Dia dah RM1 berapa. Nanti RM1.5. Esok kata RM5.25 ni. Kita pasang trailing stop dekat 1510 contoh. Bila dia naik lagi 1535 pasang dekat 1520. Dan seterusnya. Intraday. Okay. Saya sampai situ je sebab dah pukul 10 lah. Alright. Terima kasih siapa yang mengikuti live pagi ni. Siapa yang berminat ada plus indicator boleh contact saya. Okey, esok apa-apa kita update tengok dekat chatting. Okey, itu saja. Sekali lagi